وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث شهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seterusnya kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah mulai ayat yang ke-49 yang insya-Allah akan diketuai dan dipimpin oleh Fadil Ustaz Haji Muhammad Hambali bin Abdul Rahman Al-Hafiz dan terjemahannya insya-Allah akan disampaikan oleh saudara Mustafa Kamil. Majlis dengan hormat takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذا نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Aku berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan yang direjam dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Dan kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu. Sedang kejadian yang demikian itu mengandungi balak bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذا فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Dan kenangkanlah ketika kami belahkan Laut Merah untuk kamu lalui kerana melarikan diri dari angkara Fir'aun. Maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama-sama tenteranya, sedang kamu semua menyaksikannya. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Dan kenangkanlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa, yakni untuk memberi Taurat kepadanya sesudah ia bersiap selama 40 malam. Kemudian setelah ia pergi, kamu menyembah jadi patung anak lembu. Dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Kemudian, sesudah itu kami maafkan kesalahan kamu supaya kamu bersyukur. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Dan kenangkanlah ketika kami turunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan keterangan-keterangan yang terkandung di dalamnya, yang membezakan antara yang benar dengan yang salah, supaya kamu mendapat petunjuk. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم وأنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم. Dan kenangkanlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu, iaitu bunuhlah diri kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, yakni penerima taubat, lagi Maha Mengasihani." وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu sehingga kami dapat melihat Allah yang terang dengan mata kepala kami. Maka kerana itu kamu disambar petir sedang kamu semua melihatnya."
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, yakni atau pengsan dari samban petir itu, supaya kamu bersyukur. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Dan kami telah menaungi kamu dengan awan, yakni panas matahari di padang pasir. Dan kami turunkan kepada kamu man dan salwa, serta kami berfirman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu. Dan tidaklah mereka menginyaya kami, yakni dengan sebab mereka kufurkan nikmat itu. Tetapi sebenarnya mereka adalah menginyaya diri sendiri. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Yang dimuliakan kepada Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, kepada Tuan Setiausaha, Timbalan Setiausaha, barisan-barisan kepimpinan tertinggi Majlis Bandaraya Johor Bahru, dan tidak dilupakan kepada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Aiman, Tuan Haji Saleh dan juga seluruh warga kerja barisan ahli khidmat Majlis Bandaraya Johor Bahru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, kita meletakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan ruang dan peluang sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dihimpunkan walaupun berada di alam maya, yang merupakan salah satu jalan pada hari ini, iaitu mutaakhir, untuk kita mendapatkan bahagian daripada nikmat yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah untuk tidak untuk mengambil kepada bahagian daripada pemberian ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana seseorang meletakkan pada dirinya daripada 4 bahagian, maka tidak akan datangnya kecelakaan pada diri mereka. Berdasarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban. Hendaklah kamu menjadi kepada orang alim, yakni orang yang berpengetahuan, ataupun muta'alliman, orang yang mempelajari ilmu pengetahuan, ataupun au mustami'an, orang yang mendengar, dan juga orang yang muhibban, yakni cinta kepada majlis ilmu. Dan Nabi SAW mengatakan, andai dipilih menjadi golongan yang kelima, iaitu wala takun khamisan, jangan engkau jadi golongan yang kelima, fatuhlak, kamu akan binasa. Maka alhamdulillah, Majlis Bandaraya Johor Bahru terus meletakkan segala jalan-jalan yang terbaik supaya program rutin mingguan yang dilakukan oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru di segenap tempat di bawah pentadbiran dilakukan pada hari ini adalah dengan melalui kepada jalinan ataupun alam maya. Mudah-mudahan usaha ini berterusan dan mendapatkan pertolongan dan bimbingan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat daripada suratul Baqarah ayat 49 sehinggalah sampai kepada ayat yang ke-57 mempunyai beberapa pengajaran yang insya-Allah kita akan cuba melihat kepada masa yang ada untuk kita menyentuh kepada pengajaran penting di dalam aplikasi kita kehidupan pada waktu dan ketika ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana nikmat yang perlu diingati kepada golongan Bani Israel, iaitu khusus kepada bangsa Yahudi yang berada di Madinah pada waktu tersebut, iaitu ingatan yang Allah berikan kepada kaum muslimin untuk disampaikan kepada golongan Yahudi di Madinah pada waktu tersebut akan nikmat datuk nenek mereka ataupun moyang mereka yang telah pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Dan ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana orang yang telah diberikan satu petunjuk ataupun satu dorongan jalan kebaikan, iaitu melalui kepada jalan keselamatan, akan berlaku kemungkaran dan kekufuran kembali, iaitu setelah mana dikatakan berlakunya golongan orang Bani Israel menyembah kepada patung lembunya yang telah mereka bina sendiri. Ini berlaku saat mana Musa As-Samiri, iaitu melihat kepada sesuatu yang perlu didatangkan kepada objek untuk kita buat penyembahan, maka berlakunya kepada penyembahan tersebut. Perbahasan ini detailnya di dalam surah Asy-Syu'ara, iaitu cerita detail kepada bagaimana proses apa berlakunya penyembahan-penyembahan yang lebih besar, itu berlaku dalam surah yang lain. Tetapi dibawakan juga dalam perbahasan ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala ingin ceritakan reaksi kepada kalangan Bani Israel yang telah diselamatkan kemudian melakukan kekufuran. Dan setelah mana orang-orang Bani Israel ingin melakukan jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahagian yang lain pada ayat yang kita bacakan iaitulah menceritakan tentang bagaimana kemuliaan dan bahkan rahmatnya menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW berbeza dengan syariat daripada kalangan Nabi Musa AS. Antaranya yang disebutkan apa dia? Iaitu faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Pada ayat yang ke-54 itu.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, andai engkau tadi ingin melalui taubat kepada Allah, maka bunuhlah diri kamu sendiri. Dzalikum khairul lakum. Saat mana engkau bunuh diri kamu, itu lebih baik untuk kamu. Dan Allah akan terima taubatnya Bani Israel dengan membunuh dirinya mereka pada waktu tersebut. Ini adalah bahagian yang diceritakan di dalam ayat ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan lagi akan pula pemberian nikmat yang lain kepada Bani Israel, iaitulah dengan pemberian manna wassalwa. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kepada beberapa poin utama yang ingin diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa yang ingin Allah bawakan kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulakan kepada poin yang pertama. Ini kita tak, maknanya seberapa banyak poin yang kita dapatkan. Rujukan yang saya bawakan adalah daripada Tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, membahaskan bagaimana ayat-ayat yang telah disebutkan ataupun disampaikan oleh Rasulullah SAW dimulakan dengan ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kepada tentang najainakum, iaitu telah kami memberi pertolongan kepada mereka, iaitu kaminya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kata pengarang kitab, iaitu dikatakan bahawa ayat ini adalah sambungan kepada ayat sebelumnya, iaitu pada ayat yang ke-47, saat mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Bani Israel, Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Bani Israel, kamu kena kenang nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Nikmat yang telah diberikan kepada kamu, dan Allah letakkan yang kedua, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku, kata Allah, telah memuliakan kamu kepada seluruhnya alam, iaitu di zaman pada waktu tersebut. Ringkasan ceritanya adalah saat mana golongan Bani Israel pada waktu tersebut merupakan hamba ataupun orang suruhan yang telah diperlakukan oleh Fir'aun pada waktu tersebut. Ini Fir'aun ini, kata para ulama tafsir, merupakan gelaran nama kepada raja-raja, sebagaimana Kisra iaitu raja kepada Parsi, Qaisar raja kepada Rom, Tubba raja kepada negara Yaman dan seumpamanya. Maka Fir'aun itu merupakan gelaran raja, tetapi berlakunya khilaf ataupun perbezaan pandangan para ulama tafsir, siapakah Fir'aun yang berlaku di zaman Nabi Allah Musa. Ada pandangan mengatakan ia merupakan keturunan juga daripada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Walhasil, ia merupakan perbezaan yang telah dibahaskan oleh para alim ulama. Poinnya adalah berlakunya penindasan yang luar biasa, iaitu kalangan Bani Israel pada waktu tersebut diarahkan oleh Fir'aun. Ada yang angkat batu, ada yang menyusun kepada tanaman, ada yang mengangkat kepada kenderaan. Walhasil, Bani Israel pada waktu tersebut menjadi hamba kepada Fir'aun, yang Fir'aun ini adalah bangsa yang bersama dengan dia dinamakan dengan bangsa Qibti. Dan bangsa Qibti ini adalah salah satu daripada bangsa yang telah menjadi silsilah daripada Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhu arda, iaitu bagaimana berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah, iaitu menjadi Ummul Mukminin kepada kita dalam nasab daripada keturunan Al-Qibti. Ketika mana Bani Israel dihina, iaitu dalam keadaan diletakkan kepada orang-orang suruhan yang sangat luar biasa, sehinggalah datangnya kepada takwil mimpi yang didatangkan kepada Fir'aun, iaitu ada dua mimpi. Yang pertama, Fir'aun bermimpi bahawa ada satu api yang datang ke Mesir dan seluruh daripada kawasan daripada Mesir tadi itu terbakar kecuali Bani Israel. Ini bangsa yang sangat-sangat dia boleh maksudnya sangat dihina. Dalam mimpinya itu, mimpi yang pertama, iaitu dia bermimpi bahawa adanya api yang membakar seluruh Mesir,
termasuklah Qibti istananya walhasil seluruhnya kecuali kepada bangsa Bani Israel. Maka mimpi yang kedua daripadanya Fir'aun, iaitu dengan pandangan mengatakan mimpi yang sama. Adapun mimpi yang lain dikatakan setelah mana ditakwil, iaitu dikatakan bahawa akan berlaku daripada kalangan Bani Israel yang akan meruntuhkan kepada kerajaannya Fir'aun. Maka daripada hal ini, Allah membicarakan bagaimana hinanya Bani Israel pada satu ketika di bawah takbirnya Fir'aun, dan akhirnya mereka ini dimuliakan oleh Allah, diberikan kelapangan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan ta'zim, keagungan oleh Allah, diberikan akan kemuliaan menjadi golongan ataupun umat yang pertama di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana penyelamatan berlaku kepada kaum Bani Israel. Ini dalam keadaan Allah mendatangkan mimpi kepada Fir'aun dan kemudian ditakwilkan, iaitu akan jatuhnya kerajaan Fir'aun, maka Fir'aun mengarahkan untuk membunuh kepada seluruh daripada anak-anak kecil Bani Israel. Anak-anak kecil ini ada beberapa pandangan para ulama tafsir, iaitu dikatakan yang dibunuh itu, yang ditinggalkan itu wanita. Adakah wanita seluruhnya ataupun dikatakan yang dibunuh itu adakah seluruhnya? Maka pandangan para ulama antaranya yang boleh kita ambil, dikatakan bahawa yang dibunuh oleh Fir'aun akan anak-anak lelaki itu adalah pertama yang memang betul-betul baru lahir. Pandangan pertama, iaitu yang betul-betul baru lahir dibunuh. Ada pandangan yang kedua dikatakan bahawa dibunuhnya anak lelaki itu saat mana hampir baligh. Maknanya lahir dibiarkan dahulu sampai kepada waktu baligh. Ada pandangan yang ketiga dikatakan bahawa yang dibunuh anak-anak lelaki itu adalah kalau nampak anak ini ada muka seorang kepimpinan. Masya Allah. Nampak ada gaya muka kepimpinan, dibunuh. Ini adalah pandangan-pandangan yang telah dibawakan oleh para ulama mufassirin. Maka dalam hal ini dikatakan bahawa telah dibunuh. Maka di manakah penyelamatan oleh Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kepada Bani Israel, iaitu datangnya siapa? Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun pada waktu tersebut. Maka dikatakan bahawa Nabi Allah Harun diselamatkan oleh Allah pada waktu yang telah datangnya kedamaian. Nabi Allah Musa AS diselamatkan oleh Allah pada waktu saat memang telah diarahkan oleh Fir'aun untuk pembunuhan. Kenapa ada perbezaan? Iaitu setelah mana arahan yang telah berkuat kuasa untuk membunuh kepada seluruh anak-anak kecil yang lelaki, maka pada waktu tersebut dikatakan bangsa Qibti datang menghadap kepada Fir'aun. Bangsa Qibti menghadap kepada Fir'aun, dikatakan orang yang engkau bunuh ini, iaitu anak-anak ini, tidak sempat membesar, dan adapun ayah-ayah mereka yang dah tua ini akhirnya menyebabkan mereka ini cepat mati sebab buat benda yang berat. Dan akhirnya kami ini yang akan menanggung kepada kerja-kerja yang telah dibawa oleh Bani Israel. Maka Fir'aun tukar plan. Apa yang Fir'aun buat? Iaitu dikatakan mesti bunuh siapa yang lahir tahun itu, tahun depan tak perlu. Tahun depannya lagi bunuh, tahun depan lagi tak perlu. Maka dalam proses itu dikatakan dalam riwayat Nabi Harun dilahirkan pada tahun yang tidak ada pembunuhan. Nabi Musa AS dilahirkan pada waktu yang adanya tahun pembunuhan. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ini juga disebutkan dalam kitab Imam Al-Baghawi dalam Nuzul Ta'wil itu, dan juga pandangan daripada Imam Al-Mawardi. Beliau mengatakan bahawa sesungguhnya yang telah dibunuh oleh Fir'aun itu ada dua riwayat yang besar. Pertama, seramai 90,000 orang. Iaitu 90,000 anak kecil yang telah dibunuh oleh Fir'aun. Yang kedua, pandangan mengatakan 120,000 orang. Masya Allah. 120,000 orang, itu pandangan yang kedua yang telah disebutkan oleh para ulama akan pembunuhan yang dilakukan kepada anak-anak kecilnya Fir'aun. Maka muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya tadi, Bani Israel dihina, datangnya mimpi, dan kemudian dijadikan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu diselamatkan oleh Allah akan Nabi Musa dan diselamatkan oleh Allah akan Nabinya Harun alaihi wassalam.
Dan akhirnya ceritanya masyhur sampailah kepada Nabi Musa mampu memberikan gugat, iaitu menjatuhkan kepada maruahnya Fir'aun setelah menang daripadanya sihir yang berlaku pada waktu tersebut. Akan mukjizatnya tongkatnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Ringkasan cerita tadi bawalah kepada ayat tadi ini, iaitu pada ayat ke-49, Allah minta supaya Bani Israel ingat akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dahulu. Mereka berada di bawah pimpinan yang sangat zalim, iaitu kerajaan Firaun zalim. Dan juga mendapatkan penghinaan pada waktu tersebut. Allah memelihara dan memenangkan mereka. Menangnya mereka atas sebab apa? Sebab Nabi mereka, iaitu Nabi Allah Musa alaihi salam, iaitu dikatakan dibelahkan buat lautnya, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Iaitu bahagian pertama yang ingin kita sentuh ini, iaitulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa nikmat yang sangat besar daripada kalangan manusia yang perlu disyukuri adalah terselamat daripada raja yang zalim. Ini nikmat yang telah disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Ar-Razi jilid yang pertama. Beliau membawakan, dikatakan bahawa faedah ataupun pendekatan yang telah dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang perlu disyukuri adalah salah satunya, iaitu inja'ahum min aduwihim. Diselamatkan mereka daripada musuh mereka, iaitulah dibawakan bahawa sesungguhnya orang yang terselamat daripada kerajaan ataupun pimpinan ataupun kekuasaan yang zalim itu merupakan min a'dhamin ni'am, sebesar-besar nikmat yang perlu disyukuri kepada Bani Israel. Dan ayat ini dibawakan kepada kita, iaitu apa antaranya yang disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengatakan bahawa macam mana kita nak tahu sebesar-besar nikmat, iaitu kita mampu untuk melakukan taat, kita mampu menjadi hamba kepada Allah, kita mampu menjauhi kepada maksiat. Iaitu maknanya dikatakan al-mubalaghatu fi ta'ah, iaitu hendak kita mampu melakukan ketaatan kepada Allah, itu merupakan sebesar-besar nikmat untuk kita di dalam kehidupan dunia pada waktu. Maka tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau menggunakan akal, maka macam-macam yang kita akan fikirkan itu bukan nikmat. Tetapi nikmat untuk melakukan taat merupakan satu pemberian yang perlu disyukuri kepada Allah. Hari ini kalau ada orang mengatakan bahawa masjid ditutup, walhasil itu adalah tentang bahagian-bahagian yang adanya sebab. Maknanya termasuk kepada sebab-sebab yang meletakkan manusia terhalang untuk beribadat berjemaah. Okey? Tetapi yang pernah disebutkan oleh Maulana Lutfi Muharram mengatakan bahawa apa yang berlaku itu ya khair, kita kena terima, tapi jangan simpan dalam hati bahawa itulah keseronokan untuk kita. Ini bahaya. Maknanya untuk dibawakan kepada kita, letakkan bahawa ketaatan yang akan dilakukan itu adalah nikmat yang kalau hari ini kita sembahyang, tak pernah lagi ada orang bom. Kita sembahyang tidak pernah lagi ada orang marah. Orang kita sembahyang tak pernah lagi. Walhasil maknanya ke dalam keadaan keseronokan dalam ibadat. Maka kenikmatan inilah yang dikaitkan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau, syarah kepada ayat ini, iaitu dikatakan inilah nikmat yang terselamat daripada kezaliman sesebuah kepimpinan ataupun kerajaan pada waktu tersebut. Okey, ini yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan ada perbahasan yang lain kita tidak ceritakan. Antaranya adalah tentang penghinaan yang lain, kebatilan yang telah dimusnahkan oleh Allah, dan beberapa hal-hal yang lain itu disebutkan oleh Imam Ar-Razi. Maka nikmat yang perlu disyukuri satunya adalah tentang nikmat terselamat daripada kerajaan, kepimpinan, kekuasaan yang zalim yang menyebabkan kita boleh melakukan taat, menjauhi kepada kemaksiatan dan juga mampu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan hendaklah ditunaikan kenikmatan ini dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya kita. Tetapi saat mana dikaitkan ayat Al-Quran ini, wa idz najainakum, kami telah menyelamatkan mereka.
Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada siapa? Kepadanya golongan Bani Yahudi yang berada di Madinah. Untuk bicara tadi, kum itu kembali kepada siapa? Mereka, iaitu datuk nenek moyang kepada Yahudi yang berada di Madinah, iaitu akan peristiwa tersebut. Untuk apa? Nak bagi tahu yang datang ini Rasulullah, yang telah mentadbir Madinah sekarang adalah Rasulullah, yang telah membawakan keamanan kepada mereka adalah Rasulullah. Maka apa lagi yang kau inginkan setelah mana Bani Israel dihina, dicaci, dimaki dan diletakkan kepada hamba di kalangan Fir'aun, diselamatkan, dan hari ini engkau di bawah takbirnya Rasulullah. Itu adalah halusnya Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada Yahudi. Maknanya apa? Islam adalah dengan Islam di bawah pentadbiran dan bimbingannya Rasulullah SAW adalah pimpinan ataupun yang paling sempurna. Tidak akan ada yang melebihi kepada Islam. Sebab itu sedikit, oleh sebab kita tengok sahabat-sahabat di MBJB yang bersama dengan saya, Alamaya ni ada gambar Palestin dengan Malaysia itu kan. Kita bawakan kepada sejarah Palestin yang berlaku pada waktu dan ketika ini, dan saya cukup yakin dan pasti bahawa kita melalui kepada proses untuk faham politik yang berlaku di Palestin dan juga dengan Yahudi, Zionis Israel. Secara ringkasnya, apa yang berlaku pada hari ini adalah tentang penaklukan kepada siapa yang mampu mentadbir Palestin. Iaitu kita telah dimulakan dengan kepimpinan Rom, iaitu berada di Palestin, dan akhirnya diserahkan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Kunci Palestin diberikan, kunci Baitul Maqdis diberikan kepada siapa? Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika mana Islam memerintah damai, dan kemudian jatuh kepada Yahudi, dan kemudian ditadbir daripadanya Salahuddin Al-Ayyubi jatuh kepada Kristian. Maka daripada Kristian perang salib itu, kita melihat bagaimana Yahudi bila mana mentadbir tidak berjaya. Kristian mentadbir tak berjaya. Kristian mentadbir lebih kurang dalam 40 tahun. Yahudi mentadbir 60 tahun. Daripada dua bahagian Yahudi dan juga Kristian, saat mana menunjukkan bagaimana mereka mampu mentadbir atau tidak, Allah tunjukkan kegagalan. Dan akhirnya yang akan benar ataupun yang akan membenarkan pentadbiran yang terbaik adalah daripadanya kerajaan Islam. Siapa yang akan membawakan kemenangan ini? Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa untuk kita tentukan? Allah sebutkan tu'til mulka man tasya. Kami yang akan beri kepada kerajaan siapa yang kami inginkan, kami akan ambil sesiapa yang kami ingin ambil pada waktu tersebut. Jadi muslimin muslimat hadirin hadirat, apa sahaja yang berlaku di tempat kita pada waktu ini, kita telah diperingatkan oleh Allah pada ayat ke-49 ini, ingatlah akan telah diselamatkan akan kamu, iaitu golongan yang telah dihina, yang pada waktu tersebut diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keselamatan, sehingga kan ayat yang ke-50 turun, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ada riwayat mengatakan bahawa kenapa dibelah laut tadi dengan sampai kepada 12 laluan ataupun lorong. Dikatakan bahawa pada waktu ini nak katanya Bani Israel bangsa yang paling degil. Ketika mana dah selamat, nak lepas, maka mereka sebut pada Nabi Allah Musa, ini kalau kami lalu, kami tak tahu apa yang berlaku dekat sebelah kami, siapa yang dah lepas, siapa yang belum lepas. Maka Allah jadikan sinar kepada lautan yang telah dibelah, mereka nampak masing-masing sebelah dan mendengar perkataan mereka antara mereka saat mana mereka menyeberang laut pada waktu tersebut. Jadi muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini nikmat Allah berikan kepada mereka. Hujungnya Allah kata apa? La'allakum tashkurun. Iaitu supaya mereka ini dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan ataupun ujian tadi untuk mereka balik kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai bertahap pertama. Mungkin kita dapat kepada ada dua bahagian saja daripada ayat ini. Baik, maknanya Allah Subhanahu wa taala suruh kepada kita mengenangkan akan nikmat yang besar. Apa nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, itu yang perlu kita renungkan. Para ulama sufi, mereka akan mencari satu waktu untuk duduk bertenang. Kalau kita hari ini adanya di rumah, maka cari satu waktu untuk bertenang. Tenangnya untuk apa? Pertama, merenung akan dosa yang telah kita lakukan. Jangan dicari selek atau selek itu. Maknanya jangan dicari salah orang lain.
Jangan dicari kepada permasalahan orang lain. Maknanya kalau kita untuk renungkan diri, renung diri kita. Bukan renung kepada orang lain. Ini angkat tangan, pemikir sejenak, dah duduk sebentar, dia kata, ini mungkin sebab si fulan ni lah yang menyebabkan kita. Itu bukan muhasabah. Muhasabah ini perlu duduk untuk kenang diri kita sendiri. Maknanya apa? Kenang kepada diri supaya apa yang berlaku itu sebenarnya punca daripada kita. Dosa yang kita lakukan mungkin. Kesalahan yang kita lakukan, yang mungkin adanya pengkhianatan yang kita lakukan dalam agama, menyebabkan ujian tidak pernah terhenti daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pada waktu dan ketika ini. Karena di zaman kita hari ini, orang suka tengok orang lain. Dia cek orang lain. Dirinya dia tak nak tengok. Andai contoh masanya masalah COVID contohnya. Dia cek, ni orang ni, dia memang degil ini. Dia yang keluar hari-hari pun, dia tak nak tahu pula. Hari-hari dia cek pada orang. Ni orang tu kena positif. Kita pun cakap, memang layak lah padan muka positif dia, tak berhenti duduk diam apa semua. Kita tak keluar ke? Dalam keadaan hari ini Allah berikan kepada kita keselamatan. Warga kerja Evangelis Bandaraya Johor Bahru yang hari ini sampai hari ini diselamatkan oleh Allah selama setahun lebih dalam ujian. Adakah disebabkan kita menjaga? Tidak. Kerana Allah menyelamatkan kita dan Allah berikan ujian kepada orang lain. Untuk apa? Dilihat supaya keagungan Allah itu sentiasa berada di depan. Bukan untuk lihat kepada orang lain. Jadi muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, renung kepada dosa yang kita lakukan. Dan apa yang perlu kita dapatkan lagi adalah bermunajat kepada Allah dengan rayuan untuk diri kita dan seluruh kaum muslim. Maknanya kita akan mengharapkan bahawa kita doa yang sakit Allah sembuhkan, yang dalam keadaan susah Allah senangkan, yang sempit Allah lapangkan, didoakan kepada saudara kita yang lain, bukan semata untuk diri kita semata. Ini yang perlu kita lakukan, iaitu untuk apa? Mengenang nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Iaitu kita tak pernah terputuskan rezeki sampai hari ini mungkin. Ada orang yang terputus rezekinya, ada orang yang tak tahu daripada mana ujian itu yang kita mampu untuk bantu, melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya pertolongan kepada Allah. Ini adalah peringatan Allah pada ayat yang ke-49 dan sampai ayat yang ke-50. Baik. Antara yang lain yang kita ingin bawakan sebagai penutup mungkin dalam 10 minit ini atau 7 minit ini insya-Allah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bawakan kepada kita akan bagaimana kemuliaan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terus langkau kepada ayat yang ke-54 itu. Allah Subhanahu Wa Taala membawakan kepada kita tentang wa id qala Musa liqaumihi, iaitu tentang saat mana Nabi Allah Musa AS berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bitikhadikumul ajl. Ini mereka ini telah melakukan pengkhianatan kepada Nabi Allah Musa. Apa yang mereka lakukan? Iaitu telah diselamatkan, telah diberikan kemuliaan, telah diberikan keselesaan, selamat ataupun dapat aman daripada kerajaan ataupun pimpinan yang zalim pada waktu tersebut, mereka tetap balik kepada kekufuran. Di sini ada 2 poin utama. Yang pertama, tak serik lagi ke Bani Israel ni. Dia telah dihina, dimuliakan. Buat kekufuran, Allah ampunkan. Buat kejahatan, Allah ampunkan. Buat kemaksiatan, Allah ampunkan. Diberi pula nikmat yang lain. Kita yang dengar ni jadi geram kepada bangsa Bani Israel ni. Ini yang bangsanya degil. Ini yang telah dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama yang Allah nak tunjukkan apa tuan-tuan? Allah Maha Pengampun. Yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan apa dia? Allah Maha Pengampun. Ya, ini sebesar apapun dosa yang kita lakukan hadap kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Iaitu melainkan dengan syiriknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu melalui kepada jalan taubat yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahagian yang kedua ini 2 poin yang terutama adalah pertama, Allah nak beritahu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun tidak akan melihat kepada dosa apa yang telah dilakukan oleh manusia, melainkan yang Allah lihat adalah usaha manusia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan muslimin-muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ambillah ruang waktu yang berbaki Allah berikan kepada kita ini ingatan untuk kenang nikmat dan mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi SAW,
Satu ketika Nabi dalam khemah kalau tak silap saya dalam peristiwa haji mungkin. Haji, ya. Nabi SAW pada waktu tersebut berada dalam khemah. Berlakunya satu peristiwa iaitu satu orang ibu sedang mencari anaknya yang maknanya yang sesat pada waktu tersebut. Maka mencari akhirnya sahabat-sahabat Nabi SAW yang tengok keadaan tadi itu tengok, oh maknanya ibu ni sedang cari anak cari ibu, masing-masing tolong bantu untuk mencari. Sampailah pada waktu tersebut ibunya jumpa dengan anaknya, berpelukan, jumpa anaknya, dipeluk, menangis, sahabat yang lain pun turut menangis, menyaksikan akan bagaimana kasih sayang yang ditunjukkan oleh ibu tadi menyebabkan sahabat-sahabat Nabi SAW menangis. Rasulullah SAW keluar. Waktu itu Nabi keluar dan kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, apa yang berlaku? Sahabat pun cerita daripada A sampai Z. Kata Nabi SAW, Nabi nak tunjukkan kasih manusia tadi yang kalaupun diberikan sepenuhnya, itu belum lagi tampung kepada kasihnya Allah. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala lebih kasih daripada kasihnya ibu tadi dengan anak. Perkataan ini bukan nak katanya standard manusia ni boleh dibandingkan dengan Allah. Tak. Hatta kita nak dibandingkan dengan Rasulullah itu pun jauh. Bahkan tak layak untuk dibandingkan. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an nak memuji kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah, iaitu tentang handsome-nya Sayyidina Jabir. Bila mana dalam keadaan handsome-nya Sayyidina Jabir ini, Sayyidina Jabir tak silap saya, ada seorang sahabat yang handsome ini, sangat handsome, waktu itu dia pakai ridak, kemudian dilepaskan ridaknya. Kemudian kata Sayyidina Umar, tepuk, tutup kamu punya badan sebab terlalu handsome. Kata Sayyidina Umar, tidaklah aku nampak orang yang lebih handsome berbanding dia ini setelah mana Nabi Allah Yusuf AS. Kenapa Sayyidina Umar bandingkan dengan Nabi Allah Yusuf AS? Sebab Nabi tidak ada bandingan. Seseorang itu takkan boleh dibandingkan dengan Nabi SAW. Lagi masyarakat kita yang hari ini, lagi banyak dia punya kecelaruannya. Habis kalau satu orang tu buat baik, dibanding dengan Ummul Mukminin, dibanding dengan Nabi, jauh. Bila mana ada orang hari ini artis, maaf cakap, maknanya buat kebaikan, oh ini seumpamanya Sayyidatina Khadijah. Jangan, takkan mampu. Ini ada seumpama dengan baginda Rasulullah. Takkan sama. Hatta Sayyidina Umar tak pernah samakan sahabat dengan Nabi SAW yang dibandingkan dengan Nabi Allah Yusuf AS. Maka Nabi sebut, perkataan tadi bukan nak katanya Allah ni macam lebih kurang dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Tapi katanya nak tunjukkan apa? Allah tunjukkan kasih sayangnya lebih gandaan daripada apa yang telah dibuat oleh manusia. Nak menunjukkan Allah Maha Pengampun. Dan itulah yang perlu kita buat. Berilah jalan kepada keampunan kepada Allah. Mudah-mudahan usaha kita yang sama-sama hari ini, yang kita menyebarkan dalam keluarga kita, banyakkan keampunan kepada Allah, di situ akan datangnya rahmat oleh Allah SWT. Dan sebagai terakhir, iaitu bahagian yang kedua, kita perlu mengetahui bahawa syariat Nabi SAW pada ayat yang ke-24 ini diceritakan bagaimana syariat Nabi Allah Musa, betapa dahsyatnya perangai Bani Israel. Allah nak terima taubat pun dengan keadaan yang sangat dahsyat, iaitu dengan membunuh diri mereka itu sendiri. Untuk umat Nabi SAW cukup dengan istighfar dan juga cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah jalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengajak kepada diri saya dan kita semua bersama pada pagi ini, berhentilah daripada mencari tanda-tanda akhir zaman. Berhentilah daripada mencari tanda-tanda akhir zaman. COVID, semua tu. Maknanya ini peristiwa petanda, vaksin, walhasil macam-macam. Akan injection vaksin akan jadinya ni ada chip dekat dalam. Kadang-kadang kita macam join kepada cerita Doraemon. Maknanya keadaan yang macam tak logik kita bawakan ke dalam. Yang masalahnya kita hari ini nampak macam orang yang cerdik tapi dibodohkan dengan akal kita sendiri. Nampak macam cerdik, berfikir, tapi sebenarnya kita bodohkan diri kita sendiri. Sedangkan banyak daripada tanda-tanda apa yang telah Allah SWT sebutkan yang lebih besar daripada itu. Antaranya apa? Iaitu ulama dihina. Tanda yang besar. Antaranya apa? Lahirnya anak luar nikah. Berzina di tengah jalan. Tidak rasa malu melakukan dosa, iaitu berzinaan. Berlaku pada hari itu. Tapi kenapa kita tak tengok? Kenapa COVID ini yang dibesar-besarkan kepada agenda untuk kita akhirnya kita melupakan kepada penyerahan kepada Allah?
maka hentikan setiap apa saja yang berlaku itu dikaitkan dengan peristiwa melainkan adanya nusus ataupun nas-nas disandarkan kepada ilmu akhir zaman yang tepat melalui kepada fiqh tahawulat, iaitu melalui kepada fiqh tahawulat. Boleh rujuk di dalam kitab karangan Habib Abu Bakar Adani hafizahullah. Ini nak katanya apa? Kena kepada ilmu dan juga bukan sangkaan semata-mata. Dan kemudian yang terakhirnya, bawalah diri kita kepada Allah. Banyak nikmat yang telah Allah berikan. Allah telah banyak selamatkan kita. Dosa kita banyak pun Allah telah berikan nikmat. Maka banyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat untuk kita bersama dan kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pada hari kiamat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampunkan dosa kita, Allah lapangkan segala urusan kita, Allah permudahkan segala apa yang kita lakukan di dunia dan akhirat insya-Allah. Allah berikan kelapangan hidup kita di dunia, di alam kubur dan di alam mahsyar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendidik hati kita untuk sentiasa bertaqarrub dan dibimbing dengan hidayah taufik Allah untuk menyerahkan diri dan segala urusan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Dan segala apa yang berlaku kami serahkan kepadamu ya Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita jalan keluar daripada permasalahan yang tidak ada masalah yang diberikan oleh Allah melainkan semuanya ada jalan penyelesaian. Janji Allah Subhanahu Wa Taala, inna ma'al usri yusra, setelah daripada kesusahan akan datangnya kesenangan, itu janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dalam kesusahan yang telah Allah berikan kepada kita ujian untuk kita balik kepada Allah, selepas ini akan datangnya kesenangan untuk kita balik kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara hubungan kekeluargaan, diberikan rumah tangga dalam keadaan ujian ini, diberikan keamanan untuk kita duduk di dalam rumah yang sama, diberikan keamanan untuk kita duduk di dalam rumah yang sama ini berpanjangan hatta sampai kematian kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita, Allah selamatkan keluarga kita daripada segala balak bencana dan musibah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita jalan-jalan kebaikan sehingga kan kita terselamat daripada segala musibah. Allah selamatkan kita daripada wabak, Allah selamatkan kita daripada wabak, Allah selamatkan kita segala bentuk daripada ujian ini yang tak mampu untuk kita akan tempuhi, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita keselamatan. Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan mereka dari yang sakit daripada keluarga kita, daripada pandangan masyarakat kita, dari kalangan keluarga kita dan ahli-ahli masjid khususnya dan ahli qaryah kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan barakah pada hari yang penuh keberkatan Khamis, dan insya-Allah malam ini adalah malam Jumaat, mudah-mudahan Allah SWT akan berikan kesembuhan kepada semua daripada orang yang telah diberi ujian oleh Allah. Allah angkat darjat mereka yang diuji, Allah muliakan mereka yang diuji, dan Allah selamatkan kita daripada segala wabak ini dan insya-Allah akan dihilangkan, dan Allah berikan kepada kita keamanan, ketenangan, kesenangan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na ma 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih atas jemputan yang dilakukan oleh Fadil Ustaz Aiman bersama dalam program pada pagi ini bersama Majlis Madrasah Johor Bahru. Dan terima kasih kepada semua. Mohon maaf salah silap, terlanjur kata, terkasar bahasa. Dan insya-Allah ada kelapangan lain masa kita akan bertemu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Sama.